Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finivision YouTube channel. Terima kasih kerana telah menekan video ini. Kalau anda tekan video ini, maknanya anda nak tahu lebih dalam tentang Secret Invasion. Okay? Aku akan cuba sedaya upaya untuk menyampaikanlah maklumat-maklumat tersebutlah untuk Secret Invasion. And don't forget to like and subscribe, Kau tahu role apa yang kau patut bawakan lah. Okay? Thank you very much. So, aku ada tulis sedikit nota untuk untuk Secret Invasion ni, in case aku terlupa ke apa. So, kita mulakan dengan ketibaan Nick Fury ke bumi. Okey, seperti mana kita tahu lanjutan daripada filem Captain Marvel dan juga lanjutan daripada Spider-Man Far From Home, Nick Fury sudah lama tidak berada di bumi ataupun menetap di bumi lah. Dia selepas saja Spider-Man Far From Home, dia terus pergi ke angkasa untuk menjalankan tugas-tugas yang dia perlu laksanakan lah yang berkaitan dengan Skrulls. Okay, so yang kita tahu dalam Spider-Man Far From Home, Nick Fury ni dia telah digantikan oleh Talos. Okay, Talos yang telah memainkan wataknya ataupun Skrulls lah yang menggantikan watak Nick Fury di bumi. Selama mana yang dia telah lama mana Skrulls dah ada kat bumi tu dah jadi Nick Fury, tak tahu lagi. Kita tak ada satu kepastian berapa tahun dah Skrulls ni ada kat bumi dan menjalankan watak seperti manusia yang biasa. Kita tak tahu about that thing. But as for sekarang ni yang kita tahu, benda tu dah terjadi dengan sangat-sangat lama. Dan sekarang ini dalam Secret Invasion, Nick Fury, manusia yang betul, kembali ke bumi lagi. Sebabkan apa? Sebabkan ada satu event kemusnahan humanity lah yang berlaku. Ada something yang very very huge, something yang very very besar untuk Nick Fury selesaikan. Disebabkan itu dia tiba ke bumi lagi. Dan shot ini boleh kita tengok masa mula trailer tu, di mana kita nampak seperti satu lampu cahaya makhluk asing yang tiba di bumi. Tapi itu bukanlah makhluk asing, itu adalah Nick Fury itu sendiri. Dan dalam series ni juga kita dapat dikenalkan dengan satu watak. Dia bukan watak baru tapi pelakon yang baru, iaitu Emilia Clarke. So a big congratulations kepada Emilia Clarke kerana sudah tiba dalam MCU dan dia akan menjalankan watak sebagai Gaia. Okay, dia ejaan dia G'(I)A'(H), tapi sebutan dia adalah Gaia. Okay, Gaia ni merupakan anak kepada Talos. Okay, dia dah muncul lah pun sebenarnya dalam Captain Marvel yang pertama, tapi masa tu dia budak lagi lah. Sekarang ni dia dah besar. Okay, dan dalam trailer ni kita nampak dia macam some kind of rebel kepada Talos dan juga rebel kepada Skrulls. Apa sebabnya nanti aku akan bagi tahu. So the question yang besar dekat sini, kenapakah Skrulls sekarang ni dia mula memberontak? Sebab aku tahu mesti some of you akan cakap, bukan Skrulls ni baik ke dalam Captain Marvel? Bukan dia ni kawan-kawan dengan Nick Fury dan juga Captain Marvel ke? Okay, betul. Skrulls ni seperti manusia ke? Dia macam manusia. Ada yang baik dan ada juga watak yang jahat. Masa dalam Captain Marvel tu kita nampak Skrulls yang baik lah. Dan kita tahu planet yang Skrulls duduki dalam MCU, aku tak cakap dalam Marvel Comics. Dalam MCU, planet yang Skrulls duduki tu dia telah dihancurkan oleh satu races ataupun satu puak dekat space sana tu yang dinamakan sebagai Kree. Okay? Dan disebabkan Skrulls ni dia tak ada satu tempat duduk, tak ada satu planet lah untuk diduduki, dia pergi ke bumi. Benda ni dah diceritakan pun dalam Captain Marvel. Dan sehinggalah penghujung filem Captain Marvel tu, Nick Fury ni dia macam dah ada satu kesepakatan ataupun satu hubungan diplomatik yang baik dengan Skrulls. Okay, dengan Talos lah senang cerita kan. Dan apa yang dia select kat sini, Nick Fury ni dia macam masa tu dia menjanjikan banyak benda yang tak pasti tau. Macam dia nak berkawan dengan alien kan. Aku excited dapat kawan dengan alien. So aku janji dengan kau aku akan bantu kau untuk cari tempat tinggal untuk kau. Aku akan cari planet untuk kau. Aku akan support makanan kau dan sebagainya. Satu perjanjian yang besar kepada races yang bernama Skrulls inilah. Akan tetapi sampai ke tahun ni, sampai ke selepas Avengers Endgame pun, Skrulls masih tak dapat dia punya tempat tinggal. So mereka puak Skrulls ni, segelintir daripada puak Skrulls ni menganggapkan, okay, Nick Fury dia tak patuhi pun janji yang dia cakap tu. Dia tipu kita selama ni. Dan disebabkan itu, ada segelintir Skrulls ni yang dah marah. Dan Talos antara orang yang tak marah dengan situasi itu, sebab dia dilayan dengan agak baik lah oleh Nick Fury dan Captain Marvel kan. Dan disebabkan itu, ada main villain dalam cerita ni yang nama main villain tu adalah Gravik yang dimainkan, sorry aku tak ingat nama dia ni,
yang dimainkan oleh Kingsley Ben-Adir. Okay, Kingsley Ben-Adir ni akan mainkan watak sebagai Gravik yang akan mengetuai resistance group untuk Scrolls ni, ataupun senang nak faham, mereka inilah penentang-penentang Scrolls. Okay, dia punya mission simple saja, untuk take over the world, untuk take over this planet, sebabkan dia merasakan manusia ini bukanlah satu races yang maju pun. Even mereka fikir Scrolls lagi advance daripada manusia-manusia ni. Yelah, of course lah, kalau Scrolls ni kan dia boleh shape shifting. Manusia tak ada satu keupayaan yang biasa, melainkan menggunakan otak untuk berfikir sajalah kan. Apa ni, Scrolls ni dia mampu untuk shape shifter. So dia dah lama tak dapat rumah dia, dan disebabkan dia rasa Nick Fury itu menipu, dia nak take over the planet lah. Tapi dia ni apa yang okey sikit untuk Scrolls ni, dia tak take over the world tu secara besar-besaran dan juga terang-terangan. Dia take over the world secara perlahan-lahan dan juga secara bersembunyi. Dia tak buat benda ni sebab dia boleh shape shifting. Dia boleh berubah jadi orang apa saja orang. Dia boleh ambil saja orang mana, dia bunuh orang ni, berarti dia ganti watak orang ni. Macam tu dia mainkan watak manusia-manusia di bumi. Sekarang ini, dekat planet bumi tu sendiri, kita tak tahu berapa ramai dah Skrulls yang dah ada, berapa ramai dah manusia yang sudah dibunuh. Sebab dalam komik pun sendiri, Secret Invasion ni, Secret Invasion dia, Skrulls telah bertukar menjadi politician lah. Masa tu memang dah chaos gila, dah ahli politik, ahli menteri-menteri, orang-orang yang dekat jabatan besar-besar kat sana, CIA ke dan sebagainya, dah dikawal oleh Skrulls. Dan benda ni muncul dalam Fantastic Four. Aku tak ingat isu yang keberapa, tapi Fantastic Four adalah satu pasukan yang berjumpa dengan Skrulls dulu. Skrulls ni kalau ikutkan dia punya main villain dalam komik ni, antara ni adalah Fantastic Four lah. Tapi dalam cerita ni kita boleh tengok Nick Fury. Sebab Nick Fury lah yang manusia pertama yang interpret ataupun yang ada hubungan dengan Skrulls. Dan juga dalam trailer Secret Invasion tu ada satu momen di mana Gaia ni ataupun yang dilakonkan oleh Emilia Clarke ni, dia turun ke bawah lepas tu dia nampak macam ada satu berjuta-juta mayat. I'm not sure adakah itu mayat ataupun clandestine sama seperti Miss Marvel. Literally aku tak tahu, aku tak dengar daripada any kind of insider lagi about tentang benda ni. Tapi my assumption about benda ni adalah itu adalah Skrulls. Sama ada dia boleh jadi Skrulls yang dah mati, yang dah berkorban untuk Telos ke dan sebagainya, ataupun itu adalah Skrulls yang bakal tiba, ataupun itu adalah manusia-manusia yang sudah pun Skrulls ambil alih dia punya watak manusia di bumi. Faham tak maksud aku? But so far memang aku tak ada satu maklumat yang sahih about this thing, tapi itu adalah beberapa teori yang boleh kita assume buat masa sekarang inilah. Dan kalau kita tengok Telos, Gaia dan juga grafik dan sebagainya ni, ancaman dia kecil je satu perselisihan faham ataupun satu benda yang tak digemari oleh Skrulls. Disebabkan Telos ni merupakan ketua lah. Sekarang ni dia merupakan ketua untuk Skrulls. Okay. Tapi kalau kita tengok dalam scene trailer tersebut, Telos ada pergi confront ataupun pergi berjumpa dengan Gravik ni dekat satu pejabat. I think dia macam pejabat CIA, something like that lah. Tapi masa tu dia hempas meja. Lepas tu nampak ada shapeshifter banyak lagi kat belakang dia. Dia nak, scene tersebut, apa yang dia nak tunjukkan adalah Gravik sekarang ini akan menentang Telos. Tak kira lah kau ni Skrulls ke, kau manusia ke, siapa saja yang datang untuk menentang dengan aku akan tentang kau. Aku akan ketepikan kau walaupun kau ni adalah Skrulls. Telos ni dia for sure dia akan satu team dengan Nick Fury lah. Dia akan bantu Nick Fury selesaikan masalah tentang Skrulls punya invasion ke bumi ni. Dan aku rasa ada satu benda lagi yang remain question, menjadi satu persoalan dekat dalam kepala korang, adalah berkenaan dengan satu statement yang dikeluarkan oleh Don Cheadle ataupun watak sebagai War Machine. Okay, dia ada dalam Secret Invasion ni, tapi aku tak rasa dia akan ada lama pun. Dia ada kata that, kau tahu tak Nick Fury, kau sekarang ni adalah manusia yang paling dikehendaki di bumi. Masa aku dengar satu statement ni, aku macam, what the heck? Asal tiba-tiba dia dikehendaki pula? Sebab korang boleh tengok reaksi aku dalam trailer tu, memang aku terkejut. Apa hal tiba-tiba pula Nick Fury dikehendaki? Kau member baru sampai ke bumi. Lepas tu baru aku ingat something. Nick Fury, orang yang menjadi Nick Fury adalah shapeshifter lah, adalah Skrulls. Tapi Skrulls yang baik lah.
Tapi ada satu kebarangkalian berkemungkinan ingat ada scene permulaan dalam trailer tersebut di mana satu pengeboman telah berlaku di aku salah sebut lah dalam trailer dia. Sebenarnya benda tu aku rasa berlaku di Moskow, Russia. Pengeboman yang berlaku di situ adalah untuk menunjukkan Skrull sedang mengambil alih dunia. Tapi dia tak tunjuk sebagai Skrull. Berkemungkinan kita akan nampak shot itu grafik ataupun any kind of Skrull dia akan bertukar menjadi Nick Fury. Dan orang akan assume that Nick Fury yang mengetuai serangan bom di Moskow, Russia itu. Itu adalah my assumption lah apa yang akan jadi, macam mana Nick Fury dikehendaki oleh semua orang di bumi itu. Dan apa juga yang best untuk mention dalam trailer ni adalah tentang Super Skrulls. Yang ni memang aku excited gila, Super Skrulls. Masa kau tengok masa last dia dah hujung-hujung daripada trailer ni, apabila grafik tu dapat keluarkan macam tentacles tau. Dia macam kuasa daripada Groot sebenarnya. Dia macam Groot punya pokok tu kan, serang menjalan macam tu kan. Masa tu aku impress gila sebab aku ingat benda ni dalam Marvel Comics lah. Tapi benda ni dia berbeza. Skrulls yang berjumpa dengan Fantastic Four dalam Marvel Comics, Super Skrull dalam Marvel Comics tu dia imitate kuasa Fantastic Four. Dia ada kuasa halimunan, dia ada kuasa meregangkan, dia ada kuasa api dan juga dia ada kuasa batu daripada The Thing. Benda tu sangat-sangat mengagumkan dalam komik, tapi aku tak rasa benda ni akan terjadi dalam ni. So macam mana dia dapat kuasa baharu? Sebab Skrulls, macam aku cakap banyak kali, dia hanyalah shape shifting. Dia tak ada satu capability untuk keluarkan api dari tangan ke, tak. Sekarang ni lah dalam MCU ni, tapi sekarang ni kita boleh nampak dia menjalarkan tangan dia macam pokok macam tu. Adakah dia sekarang ni pun dah boleh imitate kuasa-kuasa Avengers? Sebab aku rasa Skrulls tahu setiap event Avengers yang berlaku kat bumi, Guardian of Galaxy ke, dia tahu apa yang terjadi. So adakah sekarang ni mereka tengah meniru kuasa superhero-superhero yang berada di bumi? Wallahu alam, yang tu kita kena tengok Secret Invasion nantilah. Ataupun kalau bukan dia imitate, aku rasa dia ada kaitan dengan satu shot dalam trailer ni yang berkaitan dengan satu spesimen. Spesimen ada yang aku cakap dalam trailer tu, satu spesimen. Aku tak tahu apakah benda itu. Mungkin itu juga menjadi salah satu punca macam mana Skrulls mendapat kuasanya ataupun tak, aku pun tak tahu. Tapi the moral ethics ataupun secara generalnya kita boleh rungkaikan, Nick Fury perlu hentikan serangan Skrulls ini. Apa yang bahaya, apa yang complicated pasal serangan ini kan. Selain daripada Secret Wars ke, ni Secret Invasion ni, dia satu penjajahan yang berlaku secara diam-diam tau. Dan kau nak hentikan benda ni pun, Avengers pun tak boleh nak hentikan benda ni. Even Nick Fury bercakap, dalam peperangan ni aku seorang je yang kena lalui. Dia tak boleh nak libatkan orang lain. Sebab apa dia tak boleh nak libatkan orang lain? Sebab dia tak boleh nak percaya orang lain. Dia tak tahu siapa yang manusia biasa, siapa yang Skrull sekarang ni. Sebab tu dia, apa kita panggil satu slogan yang dipakai untuk Secret Invasion ni, you trust who you are. Bukanlah, macam who you want to trust. Macam tu. Siapa yang kau nak percaya. Tapi kan, kalau aku fikir-fikir balik Nick Fury nak lawan dengan Skrulls, Super Skrulls, tanpa satu angkatan tentera, susah. Aku ada satu expectation dalam series ni nanti, satu season pun, akan at least akan ada satu watak yang akan bantu dia, satu watak yang quite powerful. Tak kira lah War Machine sendiri ke, ataupun Captain Marvel sendiri ke, ataupun Monica Rambeau, ataupun Quake daripada ni Agent of S.H.I.E.L.D. Benda tu aku rasa akan berlaku cuma ia tak diteasekan lagi. Dan overall daripada trailer tu memang menunjukkan this series sangat-sangat serius. Giving me the vibe of Captain America Winter Soldier. Aku rasa ramai pun memang agree dengan benda ni. Dan aku tak sabar benda ni sebab finally kita dapat satu projek yang bukannya kelakar dan bodoh Okay, sorry perkataan yang agak kasar, tapi dia ada starting. So itu adalah untuk correct plot untuk Secret Invasion. Kalau korang ada persoalan apa-apa lagi, boleh komen kat bawah dan aku akan reply. Okay, so harap correct plot ini membantu untuk sesiapa yang tak faham lagi tentang Secret Invasion. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Thank you very much for clicking this video. Assalamualaikum dan bye-bye semua.